Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillahirabbil alamin. Ramadan Karim, dan insya-Allah mudah-mudahan semua anda di luar sana dalam keadaan chill dan terus sukses dalam menggapai maghfirah, dalam menggapai ketakwaan yang sebenar insya-Allah. Kerana kita hanya ada 15 hari lagi, kalau disebut dalam bulan Ramadan ini ada 15 hari lagi untuk kita menghabiskan ibadah-ibadah khusus yang ada dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan anugerah, iaitu kemampuan kepada kita untuk menunaikan ibadah-ibadah khususiyah di dalam bulan Ramadan ini sesuai dengan kemampuan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, apapun pada kali ini kita nak sembang-sembang, bukan bikin bimbang, tapi nak sembang pasal apa? Pasal ada beberapa sahabat yang DM kita ni mengenai kunut witir di bulan Ramadan. Kunut witir di bulan Ramadan. Jadi ini sebenarnya semua dah maklum, bukan tak tahu, semua dah tahu pun. Sebab dulu tok nenek kita pun, mak bapak kita pun, kalau dekat kampung dulu, lepas saja 15 Ramadan bawa ke akhir tu, waktu qiyam, bukan waktu berdiri terakhir, i'tidal terakhir pada solat witir terakhir, di situlah dibacakan kunut tersebut. Ada kunut witir dipanggil kan. So kita nak sembang-sembang, kita nak buat pencerahan sikit mengenai kunut witir ini. Daripada daripada mana, macam mana Nabi buat ke, ataupun sandarannya daripada sandaran mana, ataupun kita ikut-ikut saja. Benda ni adalah penting juga untuk kita bahaskan supaya kita dapat beramal dalam keadaan bukan Islam baka. Islam baka ni dia ikut aja kan. Sebab itu dia kurang feel. Tapi bila kita tahu satu benda tu datang daripada mana, siapa yang amalkan, so kita kata orang ittiba kepada orang lain itu merupakan salah satu yang akan memberikan rasa apabila kita menunaikan suatu ibadah itu. Sebab itu bila kita ikut sunnah Nabi, bila kita buat sunnah Nabi, kita yakin itu sunnah Nabi, bila kita buat tu, kita akan rasa benda tu, kita akan enjoy buat benda tu. Tapi bila kita tak tahu, kita tak rasa, kita tak pernah ambil cakna, kita tak pernah dengar sirah-sirah, kita tak tahu dan kita ambil tahu pun, kita ikut aja, maka yang kita ikut ni satu ketika dia akan rasa lemau dia akan rasa macam letih lah kan. Dia tak dapat apa, sebab dia tak firm, dia tak dapat konkret faham betul-betul mengapa aku buat ibadah itu. Jadi insya-Allah kita nak cerita pasal kunut witir di bulan Ramadan ini. Sebenarnya semua kita maklum, kunut witir ini adalah anjuran yang disarankan oleh Al-Imamul Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu pendapat Imam Syafi'i. Sebab itu imam-imam lain tidak ada kunut witir itu. Tetapi kebanyakannya, kalau kita lah cakap pasal start 15 Ramadan, bermula 15 Ramadan, waktu berdiri i'tidal terakhir witir, solat witir nanti, sampailah pada malam penutup nanti, pasal malam hari raya nanti dah tak ada, pada malam terakhir Ramadan. Ini adalah sandaran daripada pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walau bagaimanapun, adakah sandaran-sandaran lain yang menyatakan mengenai penekanan untuk membuat kunut witir ini? Baik, ada orang bertanya kan, dia katakan bagaimana, adakah dalil disunatkan membaca kunut di dalam witir pada 15 Ramadan, 15 akhir Ramadan? Jadi insya-Allah kita melihat di sini ada terdapat sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu di dalam Jami' Al-Tirmizi dan juga di dalam Sunan Abi Daud. Disebutkan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Allahumma hdini fi man hadait." Ila akhir hadis. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarku beberapa perkataan untuk aku sebut di dalam witir. Sebutannya apa? Ini disebutkan tadi, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepadaku petunjuk di kalangan mereka yang mendapat petunjuk. Subhanallah. Ini asalnya, hadis ini daripada riwayat At-Tirmizi 464. Jadi saya nak bagi tahu di sini, perkongsian kita ialah, kalau menurut apa yang disebutkan
diriwayatkan hadis tadi, kita dapat maklum bahawasanya Rasulullah mengajarkan beberapa perkataan kepada kita untuk kita sebut dalam witir tersebut. Jadi perkataan itu antaranya kata-kata atau kalam-kalam berupa doa, yakni Allahumma hdini fi man hadait. Dan sebab itulah di dalam mazhab Al-Syafi'i disunatkan kepada imam atau orang yang solat bersendirian, sama ada kita seorang ataupun bersendirian, nanti pada malam nanti kita nak start baca, boleh baca doa kunut itu pada rakaat terakhir solat sunat witir, dan ia dibaca pada 15 malam terakhir bulan Ramadan sehingga tamat. Jadi insya-Allah doa kunut itu adalah sebagaimana yang telah pun tersemat di dalam Sunan Abi Daud, yakni yang kita baca sebagaimana biasa, iaitu Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Jadi kalau menurut daripada Sunan Abi Daud yang terdapat doa kunut itu, inilah doa yang dibacakan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepadaku petunjuk di kalangan mereka yang mendapat petunjuk. Sihatkan diriku di kalangan mereka yang Engkau berikan kesihatan. Tolonglah daku di kalangan mereka yang mendapat pertolongan-Mu. Berkatilah nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku. Peliharalah diriku daripada segala keburukan yang Engkau tentukan. Sesungguhnya Engkaulah penentu dan tiada siapa yang berkuasa ke atasmu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau muliakan, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Wahai Tuhan kami, Engkaulah yang maha suci lagi yang maha tinggi. Subhanallah. Rupanya itulah maksud doa yang kita baca tiap-tiap kali subuh. Kan kunut Syafi'i itu kan kita baca tiap pagi, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Doa yang kita baca tu, cuba tengok maksud dia. Sebab itu bila orang faham dengan apa yang dia baca, dia mohon, dia bermunajat pada Allah ni, dia akan rasa subhanallah, babe, terasa permintaan kita tu bukan kaleng-kaleng tu kan. Cuba kita tengok tadi bahawasanya kurniakan aku petunjuk di kalangan mereka yang mendapat petunjuk. Sihatkan diriku di kalangan mereka yang Engkau berikan kesihatan. Tolong daku di kalangan mereka yang mendapat pertolongan-Mu. Allahu Akbar. Berkati nikmat yang Kau kurniakan padaku. Pelihara diriku dari segala keburukan yang Kau tentukan. Subhanallah. Semua ini yang memang kita dambakan untuk hari-hari kehidupan kita, untuk meneruskan kehidupan kita ini. Sebab itu berpagi-pagi kita berkunut kan. Itu hikmah dia berdoa itu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian pasti aku perkenankan. Bila tak tahu. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah merupakan senjata orang mukmin. Mana lagi senjata kita kecuali inilah doa-doa ini kan, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, tambahan pula disunatkan juga membaca selawat kepada Nabi SAW selepas daripada membaca doa di atas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Azkar. Selain itu disunatkan kepada orang yang bersolat bersendirian atau imam, jika mereka ingin memanjangkan bacaan doa kunut, dengan membaca doa kunut Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang panjang, dan kami nyatakan sebahagiannya, dan doa ini juga terdapat di dalam kitab Al-Azkar. Dalam kitab Al-Azkar ni karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maknanya boleh juga ditambah dengan kalimah apa? Ini sebagaimana yang disebut oleh Umar Ibn Khattab, ditambah dengan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud. Dan ada lagi panjang doa itu. Ini nak bagi tahu bahawa kaedah memperpanjangkan doa kunut itu tidak menjadi kesalahan.
tidak menjadi kesalahan. Macam ini kita tengok, ya Allah ya Tuhan kami mohon pertolongan kepadamu, kami mohon ampun kepadamu, dan kami tidak mengkufurimu, kami beriman denganmu, dan kami membenci sesiapa yang menderhakaimu. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami sembah, dan hanya untukmu kami bersolat dan bersujud. Cantik doa ni tuan-tuan, perempuan muslimin rahimakumullah. Jadi sebagai lipat simpunya orang Kelantan Wayak Buri, sebagai untuk kita membuat pencerahan pada kali ini, jadi sebahagian kata-kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bahawa jika seseorang itu berdoa dengan apa-apa doa, sama ada dengan satu ayat atau beberapa ayat daripada Al-Quran yang merangkupi erti doa, maka dia telah pun berkunut. Kan? Akan tetapi yang lebih afdal adalah membacakan doa berdasarkan apa yang terdapat dan diajar di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana seseorang imam itu perlulah melihat makmumnya terlebih dahulu sebelum memanjangkan bacaan doa, agar tidaklah pula nanti memudaratkan orang yang berimamkannya. Dan ini adalah merupakan adab kita, ya. Kita sebagai imam, kita tahu kalau nampaknya banyak yang batuk, banyak yang rasa macam nak terkucil, banyak rasanya macam dah menguap, dah lebih kurang menguap, lebih teruk daripada badak sumbu lagi. Mana teruk berbenar lah, tengok semua satu sab tu menguap berapa itu. Kalau dah berapa itu, eloklah imam kita memendekkan saja doanya. Jadi insya-Allah, kalau kita nak bahas kesimpulannya pada kali ini ialah kunut witir kita buat pada malam ini pada rakaat terakhir sekali, iaitu pada witir yang terakhir sekali. Waktu bila? Bangkit daripada rukuk, waktu i'tidal. Kita terus angkat, bacalah doa di situ. Yang seterusnya, kita boleh menambah doa-doa yang sesuai, tak ada masalah. Minta keselamatan sejahteraan kita, wabak Covid sekarang ni pun kita boleh doa di situ. Bukan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab kalau boleh, mencakup segala doa. Mana boleh kita gunakan sebagaimana Allahumma bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita boleh tambah lagi wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita boleh tambah lagi doa-doa yang anda hafal. Paling tidak kita baca Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Boleh sahaja, tidak ada masalah. Minta afiat kepada segala anggota tubuh badan kita, diri kita, hati kita, yang paling penting akal fikir kita, supaya sentiasa di dalam afiah. Kemudian kita nakkan juga keluarga kita, kita nakkan juga jiran tetangga kita, kita nak juga kepada seluruh masyarakat kita, bahkan kepada negara kita, insya-Allah. Jadi tidak ada masalah. Malam ni kita bolehlah mula membacakan kunut witir pada rakaat terakhir pada witir tersebut, dan bolehlah dibacakan sesuai dengan saranan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Makna kata tadi dikatakan oleh Nabi bahawasanya Nabi pernah mengajarkan beberapa perkataan untuk seseorang musolli itu membacanya di dalam solat witir, sebagaimana doa Allahumma hdini fi man hadait tersebut. Sebenarnya ada sandarannya yang menyatakan Nabi menyuruh para sahabat melakukannya, dan inilah juga kata-kata daripada Imam Asy-Syafi'i yang menjelaskan sunat untuk membacakan kunut tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah merahmati kita, dan kalau boleh semuanya pakat-pakat share lah, supaya kita dapat cakna apa ibadah yang kita buat ni. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sambungan mengenai beberapa perkara yang berbangkit dalam solat sunat witir ini. Sebenarnya solat sunat witir ini boleh saja dilakukan asalkan ganjil, sama ada 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, atau teruskan sampai kita mampu tak mana pun janji kita ganjil. Buat ganjil. Sebab itu namanya witir. Witir itu ganjil. Yang seterusnya mengenai soalan yang selalu ditanya mengenai witir ini hanya ada dalam bulan Ramadan sajakah? Tidak. Witir memang wujud setiap hari sampailah kita mati. Maksudnya kalau begitu, sandaran kalau melihat kepada riwayat-riwayat yang sahih, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat witir. Maknanya sudah menjadi kewajipan kepada Rasulullah
mengamalkan solat sunat witir. Begitu. Jadi kita ni mungkin lain sikit, iklim kita ni cara lain sikit, sebab biasalah bila kita pergi ke masjid, surau dan musola tu, kita ikut imam hari tu, maka kita tengok imam lepas solat tarawih dah habis sambung witir 3 rakaat contoh kan. Jadi maka kita melihat mungkin witir tu wujud dalam bulan Ramadan sahaja sebab tengok imam buat berjemaah kan. Jadi gitu. Tapi sebenarnya bukan begitu ya. Solat sunat witir ini ditunaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita nak ittiba'us sunnah, ikut sunnah Nabi, makanya selepas daripada bulan Ramadan ini masuk Syawal dan seterusnya ke bulan-bulan mendatang sampai bila-bila, kalau kita mampu nak mendirikan solat sunat witir, kita dirikanlah sebab ianya adalah penutup segala solat. Cuma ianya still solat sunat. Kita kena faham. Ingatlah kalau solat sunat-sunat ni kita tinggal bukannya berdosa pun, betul. Tapi kalau kita tinggal rugi. Itu ayat ni rugi Syekh. Baik, yang seterusnya mengenai perkara yang paling banyak orang confuse ialah apabila nak menunaikan solat sunat tarawih, kalau 1 rakaat tak ada masalah. Tapi kalau 3 rakaat, kerana ada perbalahan. Yang nak buat 3 rakaat ni, ada yang buat 2 rakaat 1 salam. Ada kemudian tambah 1 rakaat lagi, jadilah 3 rakaat. Maksudnya 2 rakaat 1 salam, kemudian tambah lagi 1 rakaat 1 salam. Cukup genap 3, yakni ganjil 3 rakaat. Itu satu pattern. Pattern yang kedua ialah dengan cara sekaligus hat-trick. Maknanya terus skor 3 sekali. Maknanya direct 3 sekali. Sebab itu kita kena berpandukan balik kepada dalil-dalil dan hujah-hujah. Kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Ibn Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina syaf'i wal witr. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Nabi SAW memisahkan antara genap, yakni 2 rakaat, dan ganjil 1 rakaat. Maknanya daripada hadis ini kita faham Nabi buat 2 rakaat bagi salam, kemudian tambah lagi 1 rakaat bagi salam. Maknanya tidak direct. Itu pattern yang pertama. Kalau dalam riwayat yang lain, menurut hadis riwayat Al-Hakim, begitu juga Nabi SAW buat straight macam solat, seolah-olah macam solat maghrib, straight 3 rakaat. Bukan macam solat maghrib betul-betul pure, tak. Tapi 3 rakaat macam solat maghrib lah. Sebab itu kalau kita tengok Nabi menyatakan, kana Rasulullah yutiru bi thalathin la yusallimu illa fi akhirihinna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Hakim, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat witir dengan 3 rakaat. Baginda tidak memberi salam melainkan di akhirnya. Which means Nabi hanya bagi salam pada akhirnya, dan maknanya direct 3 kali itu ritual yang sama. Maknanya rakaat pertama sama, rakaat kedua sama, rakaat ketiga pun sama. Jadi ada juga dilakukan begitu. Cuma dikatakan bahawa solat sunat witir kalau kita buat dengan cara 3 rakaat sekali jalan, maknanya 1 salam sahaja, adalah lebih baik supaya untuk mengelakkan tidak menyerupai solat fardu maghrib. Maka ulama-ulama meletakkan sebagaimana apa yang dikatakan juga oleh riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahawa menyatakan Nabi SAW bersolat malam sebanyak 13 rakaat. 5 daripadanya adalah solat witir. Dan Nabi SAW tidak duduk pada sesuatu pun daripada 5 rakaat solat witir, melainkan pada rakaat yang terakhir. Baik, kalau bersandarkan daripada Aisyah ini, apa yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah ini, Aisyah melihat bagaimana Rasulullah solat kalau witir 5 rakaat, tidak ada duduk antara 2 sujud di tengah-tengah itu. Maksudnya tahiyat awalnya tidak ada. Jadi direct 5 rakaat kelima yang terakhir baru salam. Jadi fahamnya begini, kalau kita nak buat 3 rakaat, kena ikut macam tu juga. Itulah yang terbaik. Maknanya kita terus saja direct 3 rakaat, tidak ada tahiyatul awal. Itu yang paling terbaik. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kalau nak buat secara direct, ini yang selalu ditimbulkan, boleh saja, tak ada masalah. Kalau boleh, jangan letak tahiyatul awal pada rakaat kedua, terus saja direct sampai 3 rakaat tu dan bagi salam terus. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam.